Assalamualaikum dan selamat pagi. Semua boleh dengar suara cikgu kan? Okey. Hari ni kita sambung lagi. Diharapkan semua anak murid cikgu sihat lah. Okey. Jadi sebelum kita mula, kita akan buat settlekan untuk latihan ni. Kita bincang dahulu soalan yang kamu dah buat, walaupun yang ramai yang tak hantar. Okey. Tapi tak apalah, cikgu bincang saja. Okey, cikgu bincang saja yang siapa yang hantar je lah. Okey. Jadi cikgu akan jadikan dia sebagai sebahagian daripada latihan untuk kita bincangkan dulu hari ni. Okey. Sebelum kita pergi kepada tajuk baru kita. Okey. Jadi yang siapa yang ada buku latihan sebelum ni boleh check lah. Okey. Boleh tanda bersama dengan cikgu. Okey. Sebab cikgu tengok ada beberapa latihan tu macam tak berapa kena dia punya jawapan. Okey. Jadi kita tengok dahulu untuk soalan ni. Okey. Ni cikgu ambil contoh siapa punya lah ni. Soalan yang telah dibuat, yang diselesaikan. Cikgu tanda untuk sama-sama kamu tengok cara jawabnya. Okey. Sebelum tu, respon cikgu punya mic ni. Dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey. Terima kasih. Okey, kita bincang soalan yang ni cikgu bagi pada hari apa hari semalam Okey. So kita bincang untuk soalan ni. Ni soalan SPM 2018. Okey. Soalan SPM 2018. Soalan B. Mengapakah penyata bank penting kepada peniaga? Okey, 3 markah saja. Okey. Kemudian soalan TPM. Okey, Raja 3. Okey, tak apa, kita bincang satu-satu dulu. Mengapakah penyata bank penting kepada peniaga? Okey, mengapakah penyata bank penting kepada peniaga? Tanya penyata bank Penyata bank ni penyata bank lah. Penyata bank dengan penyata kewangan sama ke? Tak sama kan penyata bank? Sama tak? Tak sama Penyata kewangan penyata kewangan dengan penyata bank sama ke tak? Okey. Okey. So kawan kamu jawab ni cikgu tanda sikit Okey, penyata bank. Penyata bank penyata urus niaga. Urus niaga, peniaga macam mana dekat dalam penyata bank tu untuk keluar masuk duit. Okey. Jadi sekarang dikata kenapa penyata tu penting. Okey, kawan kamu jawab dapat ukur prestasi perniagaan. Ukur prestasi perniagaan. Bila kata ukur prestasi perniagaan ni dia terlampau umum sikit. Dia punya jawapan ni terlampau umum. Jadi bila dapat ukur prestasi perniagaan tu maksudnya macam mana? Dia terlampau umum, jawapan terlampau umum jadi salah lah kat situ. Kedua, dapat meningkatkan jumlah keuntungan. Macam mana pula penyata bank dapat meningkatkan jumlah keuntungan? Itu salah tu. Sebab penyata bank tidak dapat meningkatkan jumlah keuntungan ataupun dapat mengurangkan jumlah keuntungan. Dia salah sini. Nombor 2 tu pun agak jawapannya agak tersasar sedikit. Okey.
dapat mengetahui kedudukan kewangan ataupun kita kata merekod kewangan, dapat merekod kewangan urus niaga. Okey. Tu yang ni dapat. Mengetahui kedudukan kewangan ni macam tahulah aliran masuk duit kita kan, duit peniaga tu. Dapat mengetahui kedudukan kewangan ni sama ada dapat tahu wang masuk atau wang keluar, ataupun tahu kita rugi ke ataupun untung. Okey. Jadi boleh diterima jawapan tu. Okey, cikgu bagi jawapan lain untuk jawapan B ni. Mengapa penyata bank penting kepada peniaga? Okey, pertama sekali sebab dia penyata. Jadi dia pertama sekali dia dapat menyemak. Okey, menyemak besar sangat ke? Okay, dia dapat menyemak urus niaga. Menyemak urus niaga. Menyemak ni maksudnya kita tahulah wang kita tu keluar banyak mana. Ataupun kita tahu wang kita tu keluar, wang masuk kita keluar tu dalam satu tempoh tu kita tahulah. Ataupun kita kata aliran tunai keluar masuk. Okay, dapat semak. Jadi kata mudah dia tu, kata mudah dia dapat semak. Okay. Dapat semak aliran keluar masuk kewangan kita lah, duit. Aliran tunai. Aliran keluar masuk tunai. Okey. Aliran keluar masuk tunai. Okey. Itu penyata bank yang pertama. Yang kedua kita dapat bila dengan adanya penyata bank ni dia sebagai bukti lah. Okay, dia bukti suatu penyataan tu. Maknanya transaksi jual beli tu sahih ataupun betul, benar. Okay, jadi dia sebagai bukti. Okay. Dia bukti pindahan sesuatu wang. Soalan menyata bank ni sebenarnya soalan bukan bawah penyata kewangan bukan bawah penyata kewangan ni. Tapi sebab cikgu dah salah ambil pula. Tapi tak apalah. Sebenarnya ni bawah bab yang di hujung sekali. Okay? Bab di hujung menyata bank. Tapi tak apalah. Sebenarnya untuk ulang kaji kamu lah juga. Okay, supaya kamu dapat cari jawapan kan. Kalau tak dapat tak apalah cikgu. Kita bincang lah sama-sama yang mana yang patut kita semak, kita buat lah. Okay. Jadi selain daripada bukti, jadi sumber rujukan. Okay, sumber rujukan. Okay, sumber rujukan peniaga lah. Okay, bukan saja pada peniaga tapi sumber rujukan kepada pelabur yang lain. Okay, sumber rujukan kepada peniaga ataupun orang lain. Okay, satu lagi jawapan kita boleh terima yang senang-senang je lah mengesan kesilapan. Mengesan kesilapan. Mengesan kesilapan. Catatan. Kan bila catatan kita buat penyata bank ni, maksudnya catatan kita keluar masuk tu, perekodan tu, kita dapat tengoklah betul ke tidak. Okay. Maksudnya kita ada, maknanya ada terlebih ke? Sebab kita yang catat. Okay. Nyata tu kita bagi kat bank. Bank simpan. Maknanya dalam akaun kita tu, akaun peniaga, okay, dia boleh check lah. Okay. Jadi kita boleh tengok sama ada berlaku kesilapan ataupun maknanya kesilapan dari segi mencatat kewangan kita. Okay. Kat situ kita dapat semak lah. Okay. Jadi
Kamu jawab soalan yang maksudnya kamu tahu tu penyata bank. Okay, apa fungsi penyata bank tu kepada peniaga. Tapi yang ini detailnya nanti kita akan belajar. Okay, penyata bank Okay. Itu tentang penyata bank. Okay. So kat sini kamu dapat satu markah. Okay. Seterusnya soalan TPM. Okay, soalan TPM. Dia tanya pasal apakah Y ni, apakah Y? Apakah Y? So dalam soalan ni, yang ni kita dah bincang kan minggu lepas tentang TPM. Ni X, sorry. Ni X. Dan ni Y. Y kat sini. Ni Y. Sebelum tu cikgu nak tanya, X apa dia? X apa dia? Jumlah kos. Okay, jumlah kos. Terima kasih. Okay, so sini jumlah kos. Okay, so yang dekat Y adalah? Kos tetap. Okay, Y adalah. Okay. Satu markah. Okay. So kalau soalan macam ni keluar lagi, so kamu kena tahu je lah jumlah hasil dekat mana. Okay, TPM ni memang dah 2 tahun dah betul-betul keluar. Okay. Satu kat bahagian C, satu kat bahagian B. Okay. Ni bahagian C lah ni. Okay, bahagian C. Okay. Ditanya lagi, jelaskan kesan kepada warisan dodol Melayu sekiranya pengeluaran dodol berada di kawasan Belorek. Okay, kawasan Belorek ni apa maksud dia? Kawan kamu jawab yang ni. Ni kan dah tahu kan kawasan Belorek tu adalah untung. Okay. Kawasan Belorek tu untung. Maksudnya jumlah hasil melebihi daripada jumlah kos. Jumlah kos kat bawah ni kan. Jumlah hasil kat atas. So kita dapat untung. Okay, so sini untung. Okay. So dia kata jelaskan kesan sekiranya warisan dodol berada di kawasan Belorek. Okay, so senang je ni. Okay, jawapan dia tu sini. Okay, kalau kamu jawab dia tu mendapat keuntungan. Beritahulah dapat untung. Okay, so betul dapat satu markah. Okay, jadi bila untung kamu beritahulah. Maknanya jumlah hasil melebihi daripada jumlah kos. Okay. Perniagaan dodol boleh terus beroperasi. Ataupun kita kata permintaan dodol semakin meningkat. Yang ni boleh. Yang ini boleh. Permintaan dodol semakin meningkat. Sebab lebih daripada 500 tu kan. Unit pengeluaran melebihi 500. Tu boleh kat sini. Yang ini memanglah terus beroperasi ni tapi tak boleh terima jawapan itu Okey, kita terima 2 je kat sini. Okay, kita tambah satu lagi. Dia berapa jawapan markah dia? Markah dia nak 3. So dah dapat 2 kat situ. So satu lagi kita cakap lah. Pengeluaran melebihi 500 unit. Okey. Ni. Ni kan. Beritahu jawapan tu. Okey, lagi kita boleh cakap lah. Apa lagi? Jumlah hasil tadi. Jumlah hasil. Jumlah hasil lebih daripada jumlah kos. Jumlah hasil melebihi jumlah kos.
Okey. Senang je. Okey. Tengok dekat pengeluaran. Jumlah pengeluaran maknanya kalau lebih tu maknanya tengok kat sini kan. Sekejap ni cikgu padam dulu. Okey, ni kalau lebih dekat sini maknanya dia jumlah pengeluaran dia lebih banyak, maknanya dia dapat untung. Kalau pengeluaran dia sikit, dia rugi. Okey. Pengguna mendapat pengeluar mendapat kerugian. Okey. Macam tu je nak tafsir soalan TPM ni. Senang je. Okey, so kalau ditanya TPM unit kuantiti yang dikeluarkan berapa? Unit minimum yang dikeluarkan titik pulang modal tu lah. Apa unit minimum dia? Korang jawab jap. Apa unit minimum? Pengeluaran minimum yang boleh dikeluarkan. Berapa? Berapa unit minimum yang boleh dikeluarkan? Seorang jawab. Cuba je cuba. Berapa unit pengeluaran minimum yang boleh dikeluarkan oleh warisan Duda Melayu? Titik pulang modal. Tengok kat titik pulang modal. Berapa? Berapa? Seorang jawab. Seorang pun tak nak jawab. Cuba. 500. Okey, terima kasih. Nurin yang jawab. Okey. Ya. Okey, terima kasih. So, jawapan dia 500 lah kat sini. Kat TPM ni. Ni kan TPM. Okey. Sabula. Okey. Ni TPM kan. Sekejap. Okey, ni TPM. TPM. So, minimum dia 500 lah. Yang perlu dikeluarkan. Kalau dia kurang daripada 500, maknanya dia dapat rugi. So, kalau dia lebih daripada 500, maknanya dia akan dapat untung. So, minimum yang dia perlu dapat 500 unit. So, kalau dia tak dapat 500 unit tu, maknanya dekat situ je dia dapat titik, dia dapat pulang modal tu dengan 500 unit. So, kalau kurang daripada 500 unit tu, tak dapat lah. Okay? Okay. Maknanya dia dapat rugi lah maknanya. Okay. So, boleh salin jawapan yang cikgu bagi ni? Boleh Nak salin Tu dah salin? Okay, cikgu beri masa seminit. Salin. Maknanya tu jawapan buat pembetulan lah. Kalau salah buat pembetulan. Okay, tak ada masalah. Pembetulan ni bagus supaya kamu dapat tengok lah maknanya kesilapan kamu jawab tu dekat mana. Okay. Tandalah sekali dekat tepi tu. Okay. Malam cikgu tunggu sampai malam. Rupanya tak ada pun yang menjawabnya. Adalah beberapa orang. Beberapa tu maksudnya tak ramai lah. Tak tahulah yang lain pergi mana. Cikgu pun tak tahu. Tapi cikgu harap diorang buat lah maknanya soalan yang cikgu bagi tu. Okay, sebab cikgu bagi tak banyak pun. Okay, setiap minggu kita punya kelas ada 3 masa kan. So, kita ada 6 masa. So, sepatutnya cikgu bagi tu ikut jadual kamu lah. Maknanya jadual kamu hari Ahad, Isnin dengan Ahad, Rabu dan Khamis. Jadi semuanya tu memang ikut jadual Tak ada, tak bagi lebih pun. Nak kata kurang adalah. So dekat rumah sepatutnya dah settle kerja kamu. Okay, boleh So kita nak masuk kepada bab baru. Okay. Okay dah
Okey, dah boleh ke kita teruskan kepada bab baru kita? Ya, boleh cikgu. Okey. Okey, kita teruskan dengan kita punya buku teks. Okey, rujuk buku teks . Okey, kita pergi pada tajuk yang barulah, iaitu tajuk usaha niaga. Okey. Tajuk usaha niaga . Jadi tajuk usaha niaga ni bawah dia ada persediaan menjadi usahawan, persediaan memulakan perniagaan dan juga merancang pengendalian perniagaan. Okey, sebenarnya tajuk yang ini ni tajuk yang agak selalu juga keluar. Okey. Soalan yang famous lah. Famous dalam bab soalan bahagian akhir. Okey. Kalau dalam kertas 2 tu memang selalu keluar lah persediaan jadi usahawan ni. Memang kalau tak keluar tu kata bukan kemestian. Memang satu kemestian. Memang soalan ini akan keluar. Okey, begitu juga soalan persediaan memulakan perniagaan serta merancang pengendalian perniagaan. Okay, jadi kita tengok dulu untuk tajuk hari ni 5.0. Persediaan menjadi usahawan. Okey, bab baru kita lah. Jadi kita ada lagi 3 bab. Okey, 3 bab lagi. Okey, ikon usahawan. Ni ikon usahawan . Dia nak beritahu lah ikon usahawan ni. So, yang ni kamu boleh baca sendiri. Ikon usahawan ni. Okey. Jadi kita akan belajar ni menjelaskan ciri-ciri kepribadian, kekuatan diri dan kelebihan menjadi usahawan, menguraikan faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan, menerangkan kelebihan berniaga sebagai satu peluang kejayaan. Jadi yang ini lebih kepada fakta dan juga uraian lah. Okey. Agak mudah sebenarnya untuk bab 5 ni untuk kamu faham. Agak mudah. Jadi soalan dia tak ada susah sangat lah. Okey. Okey, jadi yang ini Jadi macam mana persediaan menjadi usahawan? Okey, kita ada pertama sekali kamu kena ingat ni ada berapa ni ciri-ciri kepribadian, kekuatan diri dan kelebihan menjadi seorang usahawan. Ini soalan ciri-ciri kepribadian usahawan seorang usahawan. So, termasuklah ni ada berapa? Ada 12 ke 11 ke 9 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 ciri kepribadian. Kalau kamu dapat hafal 4 ataupun 5 tu pun dah baguslah. Okey? Kamu dapat hafal 5. 5 ciri kepribadian usahawan. Tapi kalau dia masuk bawah soalan objektif, tak boleh nak hafal je kan? Okay, tapi tak apalah. Maknanya kamu tahulah ciri kepribadian usahawan tu. Apa ciri-ciri dia nanti kita tengok. Okey, kemudian kita akan belajar faktor macam mana menyumbang. Faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Okey, ada berapa tu? Ada 7 kan. Okey, faktor penyumbang serta apa kelebihan berniaga sebagai satu peluang kejayaan. Yang ni semua dah pernah masuk dalam soalan SPM. Okey, perniagaan. Okey, jadi ciri-ciri kepribadian usahawan. Okey. Sebenarnya dia tunjuk sekali dengan contoh sekali ni contoh. Sebenarnya ni contoh je lah. So, kalau kamu nak jadikan dia sebagai contoh bolehlah. Kamu boleh search dekat internet. Datuk Wira Dr. Maznah Hamid ni. Okey, siapa dia? Okey. Jadi ciri kepribadian seorang usahawan yang ada 13 tadi tu. Okey, pertama kita tengok berani mengambil risiko. Yang ni yang biasa lah. Okay, so kalau kamu biasa kalau belajar masa kemahiran hidup, okay, masa kamu tingkatan 1, 2, 3, sebenarnya kamu dah belajar ciri-ciri usahawan.
ciri-ciri seorang usahawan. Apa ciri-ciri usahawan? Okey. Berani mengambil risiko. Ada banyak kan? Sebenarnya kamu dah belajar dah masa 1, 2, 3. Sekarang ni dah dipanggil RBT. Cikgu tak tahulah tajuk ni ada lagi ataupun tidak tapi dalam ni tajuk dalam kalau ambil seri rumah tangga pun tak silap cikgu ada. Okey. Okey, jadi berani mengambil risiko. Berani mengambil risiko ni maksudnya yakin lah. Yakin untuk menghadapi keadaan ketidakpastian sesuatu keputusan yang diambil. Okey, dan macam mana untuk memajukan perniagaan. Jadi usahawan perlu bijak mengurus risiko dengan baik. Jadi untuk menentukan kadar keuntungan perniagaan. Okey. Jadi itu berani mengambil risiko. Okey, rasanya senang kot nak faham Maknanya yakin lah. Maknanya pasti dengan apa setiap keputusan tu. Maksudnya risiko sama ada risiko tu boleh kita kata rugi. Ataupun untuk mengambil risiko sama ada kita mendapat keuntungan yang kurang. Okey. Kena berani lah. Okay, risiko kerugian tu memang akan sentiasa dihadapi oleh seorang peniaga. Okey. Seterusnya kita pergi pada kreatif dan inovatif. Okey. Kreatif. Kreatif apa? Dia tulis kat sini. Kreatif ialah boleh mencipta sesuatu yang baru bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Manakala inovatif pula ialah boleh mengubah suai sesuatu barangan. Okey, jadi apa yang bawah kreatif dan inovatif ni Puan Azian ni dia merupakan pengarah urusan taharah global 9 Berhad. Dia merupakan pengeluar produk sabun taharah yang mengandungi 90% tanah liat yang boleh digunakan untuk menyamak. Jadi sabun yang mengandungi bahan herba dan tiada bahan pengawet serta bahan kimia ini mempunyai pelbagai kegunaan seperti merawat penyakit kulit, membasuh sayur-sayuran atau baju serta mampu menurunkan suhu badan sekiranya demam panas. Okey, maknanya produk dia ni kreatif lah kan? Mana ada orang guna, maknanya dia cipta sesuatu lah tu. Kan kalau kita nak menyamak ni selalu kita guna ni pasir je kan, tanah. Okay. So dia dengan kreativiti dia tu dia dapat mencipta satu produk yang dia berbuat daripada tanah liat untuk menyamak. Jadi kan mudah kan. Jadi orang perlu beli produk dia tu je. Jadi tak perlu carilah susah nak cari pasir sekarang ni kan. Semua orang tanah rumah semuanya batu belaka. Pasir pun tak ada. Contohnya lah kan. Okay. Jadi itu dia punya satu ciptaan yang baru. Okay. Serta inovatif lah. Inovatif ni ubah suai je barang tu yang memang dah ada sedia ada tapi dia ubah supaya nampak lebih menarik dan lebih berkualiti. Okay, boleh faham maksud kreatif dan inovatif Boleh beza ke ni? Boleh beza tak kreatif dengan inovatif? Sebab soalan kreatif dengan inovatif ni selalu je keluar. Dia bagi situasi pada kamu, lepas tu dia tanya. Nanti dia tanyalah apa ciri usahawan. Kadang-kadang murid dia tak dapat kenal pasti beza antara kreatif dengan inovatif. Kreatif ni kita cipta yang baru. Daripada benda yang tak ada, dia cipta. Okay? Benda tu maknanya dia tak pernah orang cipta pun. Tu maknanya kreatif. Kalau inovatif ni benda tu dah ada. Cuma kita ubah suai je. Okay? Supaya nampak menarik dan lebih berkualiti. Okay, itu kreatif dan inovatif. Okay. Tabah. Biasa ni tabah ni tak takut menghadapi kesusahan. Yakin diri dan optimistik. Okay, yakin diri ni yakinlah, kena yakinlah berpandangan, mempunyai pandangan yang terbuka terhadap kegagalan
dan mencari jalan penyelesaian untuk mencapai kejayaan. Okey. Iaitu yakin diri. Okey. Habis kita pergi pada sebelah. Okey, yang lain ni berinisiatif dan bertanggungjawab. Okey. Yang ini rasanya boleh baca sendirilah kot. Okey. Komitmen yang tinggi. Okey, itu ciri usahawan. Peluang, pandai mengambil peluang. Okey, itu maknanya dia ada usahawan kena sentiasa mencari peluang. Merebut peluang. Kalau kamu seorang peniaga, kamu tahulah kamu nak wujudkan sesuatu yang baru dekat dalam pasaran bukan sesuatu yang mudah. Maknanya nak sesuatu perubahan dalam sesaran perniagaan tu. Okey, contohnya yang ni kamu boleh bacalah ni kamu boleh baca. Ni dia pandai mengambil peluang. Okey. Maksudnya dekat dalam ciri-ciri usahawan ni tak apa-apa. Maknanya mudahlah kamu nak faham sebenarnya. Tak ada yang konsep yang susah sangat. Kecuali kreatif dengan inovatif tu perlukan penjelasan yang lebih banyak sikit. Okey, berfikiran positif, kebolehan menentukan misi dan visi. Okey. Berani untuk gagal. Okey, berani untuk gagal. Yang ni berani untuk gagal pesawat Asia. Okey, Asia ni. Maknanya sebagai seorang macam Tan Sri Tony Fernandez ni, dia ni berani untuk gagal. Maknanya usahawan kena berani untuk gagal. Maknanya tidak mudah berputus asa. Okey, contohnya yang ni lah. Maknanya persepsi daripada orang ramai tu. Okey, jadi dia bangkit. Itu masuk berani untuk gagal. Okey, tak adalah orang sekarang kalau tidak berani untuk gagal. Itu yang macam bunuh diri tu. Tu tak berani untuk gagal. Gagal sikit je rasa nak bunuh diri. Okey, tak boleh je macam tu. Okey, jadi kerana mesti berani. Mesti berani untuk gagal. Okey, itu ciri usahawan. Banyak 13 ni. Okey, lagi apa lagi? Semangat berpasukan ataupun semangat sepasukan. Okey, perlu ada semangat sepasukan. Perlu ada berdikari. Ciri berdikari. Tak boleh gantung pada orang lain lah. Mengharapkan pertolongan orang. Kena fleksibel. Fleksibel ni maksudnya berkebolehan untuk menukar cara dan menyesuaikan pendekatan perniagaan dengan situasi serta keadaan tertentu. Situasi tertentu. Okey. Itu fleksibel. Okey. Seterusnya. Dah habis lah. Okey. Yang penting kamu hafal je lah. Berapa 13 ciri tadi. Okey, boleh. Okey, kita terus pergi pada kekuatan diri usahawan. Okey. Nanti untuk yang akhirnya sebelum kita buat latihan, cikgu akan bagi nota. Nota tu asalnya kamu boleh buat sendiri kot. Sebab nota untuk bab 5 ni sebenarnya kamu ambil yang nota ringkas pun okey dah. Okey. Okey. Kekuatan diri usahawan. Okey. Apa yang perlu ada dalam diri usahawan? Soalan ni dah pernah keluar Okey. Kekuatan yang pertama mesti ada kemahiran membangunkan karakter diri. Kedua, mesti ada fokus tenaga dan tumpuan. Berhubungan baik dengan pasangan. Okey, keupayaan membina jenama serta menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Okey, ni dia punya kekuatan diri usahawan tu. Okey, jadi detail dia tu sini lah. Detail dia. Apa maksud kemahiran membangunkan karakter diri?
Okay, maksudnya kemahiran membangunkan karakter diri ni adalah melalui pengalaman dan cabaran dalam perniagaan. Antara kemahiran dia adalah kebolehan membuat keputusan, kemahiran berkomunikasi, bekerja dengan kumpulan dan membuat perancangan perniagaan. Soalan ni tak silap cikgu tahun 2018 lah keluar. Okay. Fokus tenaga dan tumpuan. Okay, usahawan perlu fokus. Maknanya tak boleh lari lah, kena bijak menetapkan visi dan misi perniagaan. Okay, serta fokus terhadap perkara yang menjayakan perniagaannya. Okay, itu ciri. Itu karakter kekuatan. Okay, kekuatan yang ada dalam diri usahawan. Okay. Yang ketiga tadi, hubungan baik dengan pasangan. Hubungan baik dengan semua pihak. Dengan pasangan ni maksudnya dalam sesuatu organisasi tu lah. Jadi kalau organisasi tu maknanya ramai dia punya pekerja dia, maknanya dia kena tahulah macam mana hubungan baik dia. Okey, dengan pekerja. Dan begitu juga dengan cara macam mana nak dia berkomunikasi. Dia nak menguruskan perniagaan dia. Okey, supaya dapat dijalankan dengan sistematik. Keupayaan membina jenama. Jenama ni memainkan peranan yang besar. Okay, jadi sebab jenama ni akan meyakinkan pengguna. So kalau jenama tu memang dah bagus, orang pun tahu kualiti dia, maknanya akan meyakinkan pengguna. So kalau orang tahu jenama dia tu tak baik, memanglah pengguna pun dah tahu kan jenama dia tak baik. Jadi dia tak akan beli barang tu. Kalau jenama tu baik, kat mana-mana pun orang akan tahu. Okey? Jadi dia dapat keupayaan membina jenama ni penting. Okey? Menyelesaikan masalah kecil terlebih dahulu. Maksudnya perlu peka dengan masalah kecil. Masalah kecil ni macamnya masalah pekerja lah. Pekerja punting ke. Ataupun masalah kecil dari segi macam mana nak uruskan produk. Okey? Nak pembungkusan dia macam mana. Jadi masalah kecil tu perlu diselesaikan dulu supaya dia tidak merugikan usahawan. Ada banyak benda yang berkecil dalam situasi menjadi usahawan ni, tapi kadang-kadang kalau tak settle masalah yang kecil tu dia jadi besar. Okay? Jadi kena selesaikan. So itu dalam apa dia punya tadi? Dia punya kekuatan. Okay? Kekuatan diri usahawan. Okay, soalan dah pernah keluar dah. Okay, ada 5 tu. Okay, jadi kena ingat lah. Okay, jadi tu kekuatan dia. Kemudian kelebihan menjadi usahawan. Okay, kelebihan menjadi usahawan. Yang ini pun soalan dah pernah keluar. Kelebihan menjadi usahawan. Okay. Dia tanya direct lagi soalan kelebihan menjadi usahawan. So usahawan penggerak dalam pembangunan kemajuan dan pembangunan ekonomi negara. Okay, jadi terdapat kelebihan. Setiap cikgu tahun 2018 tu dia tanya pada siapa pada masyarakat ke pada negara. Cikgu dah lupa, nanti cikgu bagi soalan ni. Okey, ini kelebihan dia pada 4 Peranan dia kepada 4. Kelebihan menjadi usahawan ni kepada diri dia macam mana? Dan kepada keluarga dia apa peranan dia? Okey. Kepada masyarakat macam mana dan juga kepada negara. Okey. Jadi dari segi kelebihan ni, kamu salin je lah Cikgu bincang sikit contohnya. Kalau pada diri sendiri maksudnya membentuk diri berfikiran positif. Pandai uruskan masa. Okey, dapat mewujudkan sikap berdikari. Serta sumber pendapatan diri dan keluarga. Itu kelebihan menjadi usahawan. Maksudnya pada diri kita lah. Okey, diri, keluarga, masyarakat, negara. Okey, pada keluarga pula apa? Maknanya memupuk minat usahawanan dalam kalangan ahli keluarga. Kelebihan dapat diwarisi. Dah ada perniagaan. Okay.
Jadi dengan perniagaan tu dapat dikembangkan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Okey, serta peluang untuk membuka perniagaan baru itu pada keluarga lah. Okey, kepada masyarakat, memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Ni yang utama lah. Okay, ni utama. Memberikan pelbagai produk dan perkhidmatan. Okay, membuka peluang pekerjaan. Mewujudkan ketenteraman dengan mengurangkan kadar jenayah. Kan dia selalu tanya dalam soalan, apakah kelebihan kepentingan menjadi usahawan kepada masyarakat? Ataupun apakah peranan usahawan kepada masyarakat? Ini termasuklah yang ini. Apakah peranan usahawan kepada keluarga dia? Selalunya yang dia tanya dalam soalan adalah yang ni, kepada masyarakat dan negara. Okay, tapi selalunya pada masyarakat lah. Dalam soalan-soalan banyak-banyak tu selalunya dia tanya pada masyarakat. Apakah kelebihan usahawan ni kepada masyarakat? Selain daripada membuka peluang pekerjaan tadi, okay, bila kata peluang pekerjaan, maknanya dia mengelak daripada pengangguran. Okay, dia mengelak daripada pengangguran. Dan juga mengurangkan kadar jenayah. So yang ini murid tak berapa nampak dari segi mengurangkan kadar jenayah tu . Sebab dengan adanya pekerjaan, dia dapat mengurangkan kadar jenayah. Okey. Selalunya calon dia akan bagi jawapan memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat je. Contohnya dapat beli barang. Okey. Memberikan pelbagai produk dan perkhidmatan. Tapi murid lupa pada dari segi mewujudkan ketenteraman dengan mengurangkan kadar jenayah. Ataupun kita boleh katalah mengurangkan kadar jenayah je lah. Okey, kadar jenayah dapat dikurangkan sebab masyarakat bekerja kan. Jadi tak adalah masalah jenayah. Okey, ni dari segi negara dapat mengenal peraturan ke luar negara, mewujudkan kerjasama serantau, mewujudkan pengaliran modal wang masuk, okey, pendapatan kepada negara lah. Okey, sekaligus menjadi pendapatan kepada negara. Okey, itu kelebihan daripada usahawan. Rasanya boleh faham tak setakat yang cikgu ajar ni? Boleh faham cikgu. Tak? Okey. Okey, kita terus sikit je lagi sehingga cikgu bagi soalan nanti. Okey. Faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Last So kita dah habis 5.1 tadi. So kita habiskan dengan 5.2. Okey, 5.2 sikit je faktor-faktor menyumbang untuk memulakan perniagaan. Apakah faktor-faktor yang penyumbang untuk memulakan perniagaan? Okey, kat sini ada berapa tu? Ada 7 faktor macam mana kamu nak memulakan perniagaan. Faktor yang paling utama saya adalah modal. Okey. So yang ni kat sini dia cakap terdapat berbagai cara yang perlu dipikirkan oleh usahawan berkaitan dengan modal. Contohnya, adakah modal perniagaan cukup? Sanggup ke kita melaburkan sejumlah wang? Adakah berbaloi? Okey, maknanya dapat keuntungan tak dari segi apa modal yang kita keluarkan. Okey. Okey. So yang paling utama dalam modal, mesti ada kemahiran, lokasi mesti sesuai, mesti ada pemasaran, okey. Ada bantuan profesional, serta latihan dan juga stok. Itu faktor menyumbang untuk memulakan perniagaan. So kalau kamu dah ada perniagaan, contohnya kalau kamu dah ada perniagaan, maknanya faktor sebelum kamu nak memulakan perniagaan tu kena fikir apa? Apa yang perlu kamu fikir? Itu faktor lah. Okay, jadi faktor pertama, modal. Okay, modal. Modal merupakan satu permulaan bagi sesebuah perniagaan. Modal merujuk kepada wang tunai, alatan atau stok. Yang ni kita dah belajar Okay, modal. Maknanya modal wang tunai. Biasalah. Okay, mesti ada alatan, mesti ada stok. Jadi usahawan perlu mempunyai modal untuk membiayai perniagaannya. Usahawan juga boleh mendapat sumber pembiayaan secara dalaman atau luaran.
Kita dah belajar kan sumber pembiayaan dalaman secara luaran. Jadi modal ni sama ada yang dalam ataupun yang luar. Yang dalam dalaman kita dah belajar contohnya yang peribadi kan. Yang kita punya sendiri, yang simpanan kita. Okey. Kalau yang luaran contohnya yang dari segi kita mendapatkan pinjaman daripada agensi kerajaan ataupun agensi swasta. Okey. Yang ini contoh agensi sumber modal. Ni faham modal habiskan cepat-cepat sikit. Okey, lokasi. Sekejap. Ada atas lagi. Kemahiran. Maknanya kemahiran perlu. Sebab apa kemahiran perlu? Terutamanya dalam teknologi maklumat supaya membolehkan mendapat memanfaatkan teknologi terkini. Serta meluaskan perniagaan rangkaian perniagaan, mengukuhkan keruangan serta meluaskan perniagaan sehingga ke peringkat antarabangsa. Itu penting kena ada kemahiran. Okay, kemahiran dari segi menguruskan kewangan, pemasaran produk dan penggunaan media sosial yang berkesan. Itu kemahiran. Ini simple je. Lokasi. Lokasi yang sesuai penting. Sebab apa? Sebab bila kita nak jalankan perniagaan, kita nak kena pasti tempat tersebut mempunyai tumpuan ramai ataupun tidak. Berhampiran dengan pelanggan dan pembekal atau tidak. Terdapat kemudahan infrastruktur serta mudah dikunjungi. Okay? Ciri-ciri lokasi yang sesuai. Sebab tu penting kalau kita nak buat sesuatu, kalau kita nak jalankan urus niaga, kita nak buka perniagaan, faktor lokasi ni adalah sangat penting. Okey? Jadi perlu tengok tempat dia tu tumpuan ramai ataupun tidak tadi. Itu ciri-ciri lokasi yang sesuai. Okey, lokasi yang strategik dapat mencapai sasaran jualan yang tinggi. Lokasi yang sesuai ni untuk faktor peniaga tu lah. Kalau dia berniaga dalam talian, so tak ada faktor lokasi yang sesuai. Okey? Tapi kalau dia ada, maknanya bukan berasaskan pada online tadi, maknanya dia perlukan lokasi lah. Okey, dia perlukan lokasi. Okey, stok. Stok ni pernah belajar ni masa kita belajar bab apa stok. Fizikal kan. Okey. Stok ialah barang yang disimpan untuk dijual. Jadi usahawan harus bijak menguruskan stok. Terdapat dua jenis stok. Satu stok bergerak pantas, satu lagi stok bergerak perlahan. Soalan ni pun dah keluar dalam soalan objektif. Okay? Ada tak diterangkan dalam ni jap okey ini. Tengok gambar lah senang. Okey, ni contoh stok bergerak pantas. Okey. Ni contoh stok bergerak pantas. Stok bergerak pantas maksudnya stok tersebut dapat dijual dengan cepat. Contohnya barang makanan, barang keperluan harian. Stok ni berisiko rendah kerana kepantasan jualan dapat mengelakkan masalah stok luput, busuk dan usang. Ni stok bergerak pantas lah, barang keperluan. Okey. Selalunya dibeli oleh pengguna. Maknanya barang tu cepat habis lah. Okey, stok bergerak pantas. Satu lagi stok bergerak perlahan. Contohnya perabot, kereta mewah, kereta tak mewah pun sama lah. Stok bergerak perlahan ni risiko dia tinggi kerana stok dia mudah menjadi rosak atau ketinggalan zaman sekiranya disimpan terlampau lama. Macam kamu punya phone lah. Okay? Phone kamu. Phone tu adalah merupakan stok bergerak perlahan lah. Sebab apa? Sebab dia adalah sesuatu yang berisiko tinggi kerana mudah menjadi rosak. Kita punya phone ni pun kadang mudah dirosak kan. Ataupun ketinggalan zaman sekiranya disimpan lama. Macam sekarang ni dah banyak dah. Telefon kadang-kadang bila kita fikir balik telefon kita macam lama kan. Itu maksudnya stok tu perlahan lah. Ada je yang terkini. Mana ketinggalan zaman lah. Okay, ketinggalan zaman.
sekiranya disimpan terlampau lama. Jadi kalau sebab tu dikata bergerak perlahan tu. Okey, mengambil masa yang lama untuk dijual. Perabot, kereta mewah, okey, handphone. Soalan tahun lepas ke soalan tahun 2000? Tahun lepas tak silap cikgu. Soalan dia tanya pasal handphone. Dia tanya dalam soalan objektif. Okey. So sebab dia tu sebab dia mudah menjadi rosak ataupun sebab ketinggalan zaman sekiranya disimpan lama. Okey, itu stok. Kemudian kita tengok latihan. Latihan pun penting juga. Perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Banyaklah latihan ni. Dekat luar sana banyak latihan. Okey. Okay, ni latihan ni. Kenapa penting latihan ni? Supaya dapat memberi dorongan supaya usahawan dapat mengemukakan rancangan dan tindakan untuk memerlukan suatu perniagaan serta membuat perancangan jangka masa panjang untuk mengembangkan perniagaan sedia ada. Selain itu dapat memotivasikan lah. Dapat memotivasikan usahawan tu sebab dia apa? Sebab dia ada latihan. Okay? Sebab tu penting latihan ni. Kalau usahawan tu tak ada latihan tidak diberi, dia nak buat, dia nak buka satu perniagaan tu dia rasa macam was-was, dia tak yakin. Okay, jadi pentingnya latihan ni kepada usahawan sebab itulah supaya membolehkan usahawan mengikuti perkembangan teknologi terkini. Tu pentingnya latihan lah. Supaya dapat menggunakan kemudahan teknologi tu dapat meningkatkan produktiviti dia secara besar-besaran. Okey, ni kepentingan latihan kepada usahawan. Okay. Penting latihan Okey, seterusnya pemasaran. Di pemasaran ialah strategi, proses atau kaedah yang digunakan untuk menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Jadi tujuan ni supaya dapat meningkatkan jualan, dapat melakukan penjanaan semula, dapat membantu usahawan memperkenalkan produk sedia ada dan memastikan produk yang dihasilkan oleh usahawan sampai ke tangan pengguna. Okey. Itu pemasaran. Pemasaran. Jadi dalam pemasaran dititik beratkan faktor strategi pemasaran. Okey. Termasuklah sasaran pasaran. Jadi sasaran pasaran tu pada siapa yang kita nak bagi. Okey. Contohnya kemudian pengguna kanak-kanak. Sasaran kita kepada golongan dewasa. Sasaran kita kepada remaja. Okey, dia kena adalah sasaran pasaran tu. Okey. Supaya perkhidmatan tadi dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Dapat disampaikan produk tersebut. Contoh kalau kita sasarkan pasaran kita kepada ciri yang salah, pada kehendak kumpulan yang salah, maknanya tidak menguntungkan kita punya perniagaan lah. Okey, jadi sasaran pasaran ni penting. Okey, campuran pemasaran yang kita belajar 4P. Okey. Ingat lagi tak masa kita tempat kita belajar 4P kan? Kita dah lupa dah. 4P. P yang pertama. 4P. P produk, price, place. Satu lagi promotion. Okey. Produk. P, produk yang P adalah produk. Produk adalah terdiri dari barang atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengguna. Campuran pemasaran ni dah keluar soalan dah keluar dah. Setiap tahun soalan campuran pemasaran ni mesti ada ni. Okey, produk, place, tempat atau agihan. Maknanya strategi kita tadi nak salurkan produk kita tu kat mana tempat dia. Okey. Dekat kedai ke? Okey, ataupun kita guna online ke? Ataupun kita kata kita hantar barang pada pengguna ke? Okey, itu strategi. Price, harga. Penetapan harga perlu mengambil kira semua kos yang terlibat.
Seperti kos operasi, pengeluaran, pentadbiran, belanja tu, belanja ni, okey. Belanja banyak lah. Jadi harga mesti sesuai. Kompetitif. Harga yang sesuai dengan pengguna. Maknanya sesuai dengan barang tersebut. Okey, dan harga juga boleh menyebabkan kadang-kadang menjadi kepentingan kepada usahawan ataupun peniaga tu sebab dia lebih kepada mendapatkan keuntungan. Okay, so kalau harga terlampau rendah pun dia tak boleh bersaing lah. Okay, maknanya harga kena sesuai dengan persaingan dan juga dapat boleh menjadikan keuntungan kepada peniaga. Okay, promotion. Okay, merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk memberitahu dan memujuk pengguna membeli produk atau perkhidmatan yang dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan. Okay. So, itu campuran pemasaran 4P. Bantuan profesional. Cikgu habiskan sikit bantuan profesional kita dah belajar dah. Jadi ada sokongan berbentuk kewangan dan juga bukan kewangan. Yang ini kita dah belajar ada agensi kerajaan, ada badan berkanun. Contoh agensi kerajaan macam Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Sains Teknologi Inovasi, KPDNKK. Okay. Yang biasa famous KPDNKK lah. Okay, agensi kerajaan ni. So kena ingat paling kurang pun 2 agensi kerajaan yang membantu usahawan Okay, 2 agensi kerajaan. So contohnya KPDNKK, okay, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengurusan, ataupun kamu ingat lagi satu, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Okay. Kemudian ni badan berkanun. Badan berkanun contohnya macam MARA. Badan berkanun bawah kerajaan lah MARA, CGC, Perbandanan Jaminan Kredit Malaysia Berhad, Bank Simpanan Nasional ataupun SME Corp. Okay, yang itu badan berkanun. Dan satu lagi bantuan khidmat nasihat dan rundingan. Contohnya macam bawah universiti lah ataupun firma-firma swasta ataupun macam Perbadanan Pembangunan Bandar UDA. Okey, ada banyak lah Masmed UiTM, macam-macam lah. Okey, jadi ni contoh bantuan dari segi bantuan profesional. Macam mana nak segi sama ada nak bantu dari segi kewangan ataupun bukan kewangan. So habis berkaitan dengan bantuan campuran pemasaran, kita settle. Okey. Jadi kita dah habis 5.1 dan 5.2 ciri usahawan serta faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Jadi cikgu akan minta untuk buat nota. Nota tu nantilah buat dekat rumah. Okey, cikgu akan bagi dia punya cikgu snap je nanti masuk je cikgu masukkan dalam Telegram. Nota yang mana yang perlu kamu buat. Okey, jadi kita tak perlu bazir masa buat nota dekat sini. Kita terus pada latihan boleh? Nota nanti cikgu bagi dekat dalam Telegram. Contoh nota lah. Nota simple-simple je. Tak payah buat yang berbeza sangat lah. Okay? Okay. Boleh kita pergi pada latihan tak? Boleh cikgu. Dapur 11. Boleh? Sebab nak cepat ni. Cikgu bagi soalan campuran pemasaran. Boleh kot? Cikgu bagi soalan PSM. Soalan tingkatan 4 ni pun ada sama je macam soalan kamu Cikgu, nota banyak tak?
Nota 2 muka surat lah. 2 muka surat boleh? Nota tu tak apa. Nanti bagi buat latihan dulu kemudian buat nota ke? Nak buat nota dulu buat latihan? Kisah ni. Mana-mana pun boleh, okay? Okey, sekejap. Cikgu tunjuk soalan. Soalan WC ni soalan bahagian A. Tengok soalan 2018. Ni soalan 2018 eh. TPM. Tu. Kita jawab sikit je soalan dekat latihan. Okay. Soalan 6 ABC tu, cikgu bincang sekejap soalan yang terakhir tu boleh C. So maknanya nanti soalan 6A, B, kamu buat dekat rumah, kita bincang dekat, cikgu bagi jawapan ni dekat dalam Telegram. Cuma cikgu nak bincang yang soalan C ni saja, boleh? Cikgu bincang yang bahagian C ni saja sebab masa dah lambat dah ni. Okey, cikgu bincang terus je lah. So kamu bagi idea, okay? Okay, kita bincang. Okey, soalan gambar 1. Gambar 1 menunjukkan sejenis barang yang diiklankan di media elektronik. Okey. Mesin basuh automatik, mesra pengguna, teknologi nano. Diskaun 20%, 800. Diskaun 20%, jaminan 5 tahun, ansuran mudah, penghantaran percuma. Okey. So yang pertama sekali. Terangkan dua elemen campuran pemasaran yang terlibat bagi pemasaran barang tersebut. Okay. Buat sebelah ni lah. Okay. So, dua elemen. Jadi, yang pertama sekali, kepala jawapan. Kepala jawapan dia elemen campuran pemasaran kepala jawapan. Kepala jawapan penting terutamanya soalan yang berkaitan dengan situasi. Tapi cikgu dah ajar sebelum ni, apa saja soalan, pastikan ada kepala jawapan. Okay? Supaya tak hilang satu markah. Okey, elemen campuran pemasaran yang terlibat ialah, kita ambil je daripada soalan tu, kita pun tulis. Sebab dia kata jenis barang yang diiklankan di media elektronik. So kita dah belajar tadi kan? Campuran pemasaran kita dah belajar 4P. Okey. So P yang pertama, P yang kedua, P3, P4. P yang pertama, price. Tak kisahlah tulis mana-mana pun boleh. Harga. P yang kedua, produk. Okay. P yang ketiga, apa tadi? Place. Place agihan ataupun tempat. Boleh tulis agihan ataupun tempat. Tapi sebenarnya kita guna agihan lah. Okay. P yang keempat, promotion ataupun promosi. Jawab mesti tengok kepada soalan. Kalau kamu pakai jawab je, tulis je semua tapi tak ikut pada soalan, tak dapat markah juga. Jadi rugi. Okay, so jawapan dia yang pertama, kamu tulislah A. Nak cakap pasal apa? Yang senang lah.
Kita cakap pasal harga je lah Harga. Okay, so dapat satu markah. Okay. So apa dia punya uraian? Sebab dia nak 2 je. 2 elemen. Bagi respon untuk harga. Harga yang ditawarkan ialah sebanyak berapa? Cepat. Harga yang ditawarkan sebanyak RM800 kepada pelanggan. Okey. Terima kasih. Harga yang ditawarkan ialah sebanyak RM800. Kalau kamu kata RM800 yang itu selepas diskaun. Oh, dia nak yang asal. Sebab kita cakap harga sekarang ni. Yang tu diskaun. Okey. Okey, jadi jawapan dia harga yang ditawarkan ialah okey, RM1000. Okay, terima kasih. So kalau kamu tulis 800 tadi kamu salah tau. Yang itu diskaun. Okey, dapat satu lagi maka harga yang ditawarkan ialah yang 1000. Dapat satu maka. Okey, next B. Ataupun kamu kata harga yang ditawarkan berpatutan. Murah lah 800 kan. Mesin basuh automatik. Teknologi nano tu. Okey. Jadi kamu cakap lah harga yang ditawarkan juga berpatutan. Sebanyak RM1000. Kamu boleh juga jawab macam tu. Okey. Selalunya tak dapat lah harga mesin basuh automatik ni 1000 Katanya 1005. Cikgu baru-baru ni tengok pun dekat Shopee nak beli mesin basuh rosak. Harga dia 1005. Oh, mahal. Kalau yang manual, dapatlah dalam 400. Bolehlah. Tapi ni mesin basuh automatik ni. Memang mahal. Okay. Okay, jawapan yang seterusnya kita buat produk. Di produk. Okay, jawapan produk. Siapa yang nak bagi jawapan produk? Ni satu. Okay, produk cepat-cepat. Produk. Apa kita nak cakap pasal produk ni? Barang yang ditawarkan kepada pelanggan. Boleh juga. Tapi kena fokus pada memanglah produk tu adalah barang yang ditawarkan kepada pelanggan. Tapi sekarang ni dia beritahu dekat dalam info tu. Jadi kena kaitkan dengan info tu. Apa dia barang tu? Mesin basuh. Mesin basuh je. Senang je. Okay, maknanya produk yang ditawarkan ialah mesin basuh. Yang ditawarkan ialah mesin basuh automatik. Okey. Ataupun kamu kata produk yang ditawarkan ialah mesin basuh berteknologi nano. Pun dapat markah juga. Soalan yang penting kamu ambil jawapan dekat situasi. Okey, kalau kamu ambil yang tadi contoh kamu kata produk yang ditawarkan ialah barang. Memang kita tahu tu barang, tapi kamu kena jelaskan berdasarkan situasi soalan. Okey? So barulah dapat jawapan, barulah dapat markah. Okay, mesin basuh automatik. Lepas tu kalau rasa macam nak tambah satu lagi lah. Bolehlah tambah satu lagi. Satu lagi kita buat contoh si promosi Okay. Promosi kita nak buat cakap apa? Diskaun yang ditawarkan boleh ke? Boleh. Kita pun tulis lah. Diskaun yang ditawarkan ialah sebanyak ataupun potongan harga potongan harga yang ditawarkan adalah sebanyak diskaun harga sebanyak 20%.
Okey. Ataupun kamu boleh kata potongan telah berlaku potongan harga sebanyak RM 200. Okey. Sebab daripada tadi yang daripada RM 1000 menjadi RM 800. Maknanya tulislah daripada RM 1000 kepada RM 800. Okey. Tu dapatlah markah dan max dah 4. Okey. Jadi soalan lain tu cikgu akan bagi kat dalam Telegram dan juga dalam Google Classroom untuk kamu jawab. Nanti kita bincang. Okey. So ada soalan tak nak tanya? Berkaitan dengan usahawan ni.